Bertemu kembali. Baik, semalam Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyuarakan komitmen untuk mengadakan sidang parlimen semasa fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara. Ia dijadual sekitar September atau Oktober dengan mengikut prosedur operasi standard yang ketat. Bagaimanapun, pelbagai pihak menyuarakan persoalan mengapa sidang parlimen itu hanya dibenarkan selepas 40% populasi negara menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Dan untuk mengulas selanjut berkenaan perkara ini, kita bersama pensyarah dan penyelidik undang-undang dan perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, pertama sekali reaksi awal Prof terhadap jaminan komitmen yang disuarakan oleh Perdana Menteri ini. Ya, yang pertamanya kita menyambut baik pengumuman yang telah dibuat oleh Perdana Menteri berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara dan secara khususnya berkaitan dengan sidang parlimen yang akan dilaksanakan. Dan sekurang-kurangnya dengan pengumuman ini kita tidak berada dalam keadaan tertanya-tanya bila parlimen akan mula bersidang. Walaupun dari sudut jangka masa itu agak lambat juga kerana kalau nak dikirakan dalam daripada sejak kita berada dalam keadaan darurat sehingga sekarang tidak ada sebarang persidangan parlimen. Dan saya percaya dalam hal ini kita perlu melihat beberapa perkara yang pentinglah dari sudut aspek demokrasi yang mana parlimen ini merupakan satu institusi penting bagi memastikan sistem demokrasi dapat berjalan dengan baik di dalam negara kita. Prof, antara yang menjadi persoalan utama ketika ini adalah kita tahu rakyat tahu ahli parlimen sudah lama menerima ataupun melengkapkan suntikan vaksin. Justru sidang parlimen itu didakwa selamat untuk diadakan. Jadi mengapa perlu tunggu sehingga 40% populasi divaksin? Ya, sebenarnya ketentuan untuk mengadakan sidang parlimen ini bukannya dilihat dari satu faktor sahaja. Memang dari sudut jangkitan yang mungkin, risiko jangkitan mungkin melibatkan ahli parlimen dan juga kekitangan parlimen dan sebagainya, itu salah satu yang saya kira faktor itu sudah lagi tidak relevan untuk dibincangkan. Tetapi kita juga percaya dia melibatkan perkara-perkara lain. Contohnya kalau kita lihat di dalam realiti politik yang ada sekarang ini, situasi kita katakan kepentingan parlimen itu dilaksanakan dengan segera itu memang kita tidak nafikan, tetapi perlu juga dilihat kesan persidangan itu kepada kestabilan kerajaan. Saya kira ini satu isu yang menjadi pertimbangan juga yang mana kita tidak nafikan berdasarkan kepada kenyataan Yang Mohd Perdana Menteri ketika mengumumkan proklamasi darurat dahulu. Beliau ada menyebut bahawa kerajaan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pilihan raya sebaik sahaja selesai darurat dan reda kes COVID-19 ini. Saya percaya kenyataan itu mempunyai kaitan rapat dengan situasi sokongan kerajaan di dalam parlimen, yang mana kita mengetahui terdapat beberapa pengumuman yang dilakukan oleh ahli-ahli parlimen sebelum daripada darurat lagi dan sepanjang tempoh darurat ini berkaitan dengan sokongan mereka kepada Perdana Menteri. Dan soal itu tentunya mempunyai kaitan rapat dengan kedudukan kerajaan sekarang dan dia menyentuh soal kestabilan. Dan dari sudut aspek ini saya kira bukan kita lihat dari sudut perspektif politik atau kepartian sahaja, tetapi dia berkaitan dengan situasi negara yang berdepan dengan COVID-19 ini, yang mana kita tidak tahu apa yang akan berlaku jika sekiranya kerajaan yang ada sekarang ini hilang kepercayaan dan Yang di-Pertuan Agong mempunyai dua pilihan, sama ada untuk melantik Perdana Menteri yang baru, atau jika sekiranya ada permintaan daripada Perdana Menteri yang telah hilang sokongan untuk membubarkan parlimen, maka Yang di-Pertuan Agong juga boleh membubarkan parlimen. Persoalannya, adakah situasi politik demikian sesuai dalam keadaan negara kita sedang berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Jadi saya kira perkiraan-perkiraan ini dinilai oleh kerajaan. Walaupun kita tahu bahawa persidangan parlimen itu penting, tetapi dalam masa yang sama kita juga melihat bahawa aspek kestabilan kerajaan juga tidak boleh dinafikan.
Prof, perkara-perkara seperti ini termasuklah dengan jumlah sokongan itu juga membawa kepada desakan jawapan. Bagaimana untuk pastikan ahli-ahli politik ini elak daripada mengambil keputusan secara partisan tetapi untuk utamakan keputusan demi rakyat? Ya, di dalam pengisytiharan darurat telah ditentukan bahawa terdapat satu jawatankuasa yang disebut sebagai jawatankuasa khas bebas. Jawatankuasa khas bebas ini diberi kuasa untuk menentukan tempoh darurat, Ya. yang mana jawatankuasa ini tidak terletak di bawah Perdana Menteri atau Jemaah Kabinet, tetapi dia adalah satu jawatankuasa yang mempunyai kuasa yang tersendiri, bebas, dan perlu memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong berkenaan dengan tempoh darurat. Kalau kita melihat komposisi ahli jawatankuasa ini, kita dapat memahami bahawa ia terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran, pengalaman dari sudut kesihatan awam, dari sudut keselamatan, dari sudut ketenteraan dan juga dari sudut ekonomi yang akan memberikan pandangan berdasarkan kepada fakta dan juga data. Di samping itu, kalau kita perhatikan juga wujud perwakilan yang seimbang di dalam jawatankuasa berkenaan di antara pembangkang dan juga kerajaan. Dan saya percaya ini aspek penting untuk mengelakkan darurat itu disalahgunakan untuk tujuan politik. Jadi saya percaya jika sekiranya jawatankuasa berkenaan memberikan nasihat kepada Yang-di-Pertuan Agong, aspek-aspek yang berkaitan dengan faktor kesihatan awam, situasi wabak yang ada sekarang ini dan juga yang dijangkakan pada masa akan datang akan menjadi satu faktor yang penting lah. Dan dari sudut itu saya percaya kita dapat mengelakkan darurat ini ataupun penangguhan sidang parlimen ini digunakan untuk tujuan politik. Prof, kita tahu sebelum ini kerajaan juga ada maklumkan bahawa sedang mengkaji konsep dan juga mekanisme ke arah pembukaan semula parlimen secara hybrid. Dan pada pandangan Prof, adakah ia tidak mampu dilaksanakan sebelum memasuki fasa ketiga ini? Ya, sebenarnya banyak cara untuk kita mengatasi kelompongan yang berlaku akibat daripada parlimen tidak bersidang. Kita tahu bahawa parlimen mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi parlimen adalah untuk melaksanakan konsep semak dan imbang ataupun check and balance yang berteraskan kepada prinsip responsible government. Jadi prinsip ini penting untuk dilaksanakan sama ada melalui persidangan, dan persidangan itu pula sama ada secara bersemuka, sama ada atas talian sepenuhnya atau secara campuran iaitu secara hybrid. Dan saya percaya jika sekiranya parlimen dirancang untuk bersidang pada bulan September dan juga Oktober sekalipun, kerajaan seharusnya mempunyai sikap terbuka untuk melaksanakan sesi-sesi yang boleh memberi ruang kepada konsep semak dan imbang. Contohnya, kerajaan mungkin boleh melaksanakan sesi pembentangan prestasi kementerian. Kita ada 32 orang menteri. Sepatutnya menteri ini tampil kepada rakyat, tampil kepada orang awam dan juga boleh melibatkan ahli-ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang. Boleh diadakan secara sesi secara atas talian atau secara berdepan. Dan saya percaya ini boleh dilakukan dan disertakan dengan soalan-soalan termasuk ruang untuk soalan tambahan seolah-olah seperti sidang parlimen tetapi bukan sidang parlimen. Saya percaya ini boleh dilakukan, tidaklah sukar untuk dilaksanakan kita katakan sesi pembentangan menteri, dijadualkan menteri A, menteri B, boleh selesai saya percaya dalam satu hari 2 orang menteri, dalam masa 4 minggu boleh selesai keseluruhan menteri-menteri dalam negara kita. Dan ini penting untuk dilaksanakan supaya konsep semak dan imbang itu dapat dilaksanakan. Begitu juga kalau kita perhatikan mekanisme jawatankuasa pilihan khas atau select committee di bawah parlimen. Walaupun ada pandangan yang mengatakan select committee ini tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan kerana parlimen tidak bersidang, tetapi bagi saya dalam tempoh darurat ini ia boleh diolah berdasarkan ordinan darurat untuk membenarkan select committee ini dapat dilaksanakan. Bahkan perlu diwujudkan select committee yang melibatkan isu-isu yang kita hadapi sekarang seperti vaksinasi, kesihatan dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof yang merupakan pensyarah dan penyelidik undang-undang dan perlembagaan Pusat Polisi Perdana Universiti Teknologi Malaysia atas ulasan berkenaan dengan Pelan Pemulihan Negara dari sudut pandang perlembagaan dan juga undang-undang. Kita